Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton bagi webinar kita pada pagi ini. Saya ingin mengucapkan kedatangan dan ucapan aluan kepada pesyarah kami iaitu Puan Nur Haimi Akta binti Datuk Abu Bakar, merupakan lecturer bagi pembangunan masyarakat 3 iaitu BKMB 2031. Pada pagi ini kita akan berwebinar dengan tajuk pengendalian dan kawalan stres semasa pemanduan. Tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan tetamu jemputan kita pada pagi ini iaitu Superintendent Dr. Bakri bin Zana Abidin, merupakan seorang pegawai polis yang telah bertugas selama 34 tahun, berumur 55 tahun dan beliau merupakan seorang pemilik Doktor Falsafah dalam pengurusan latihan di UTM Skudai. Selamat pagi dan Assalamualaikum Yang Hormati Tuan Doktor. Assalamualaikum, salam satu Malaysia, salam kemerdekaan. Okey, terima kasih Doktor. Okey, sedikit mengenai apa tajuk webinar kita pada hari ini. Saban hari kes buli di jalan raya ni semakin hari semakin menjadi-jadi sehingga mengundang pergaduhan serta kematian. Okey, golongan yang tidak bertanggungjawab ni sering menimbulkan masalah kepada pengguna-pengguna jalan raya lain. Masalah ini juga berlaku kerana sikap masing-masing yang seakan-akan tidak sabar dan tidak kawal emosi dia. Sikap seperti ini juga kita tidak patut ada dalam masyarakat yang bertamadun. Bahkan kita seharusnya menghormati hak orang lain kerana jalan raya itu kita kongsi bersama. Lain daripada menjadi punca kesesakan lalu lintas, masalah ini juga boleh membawa kepada kemudaratan yang lain seperti kerosakan harta benda, malah nyawa menjadi taruhan. Kes buli ini juga sering kali kita kaitkan dengan wanita lah sebagai mangsa kerana mereka dikategorikan sebagai lemah. Namun lelaki menggunakan advantage ni untuk mengambil kesempatan untuk melakukan pembuliannya. Sebagai seorang pemandu, kaum wanita harus berhati-hati dalam segala aspek lah semasa memandu kenderaan. Jadi beberapa tips yang mungkin boleh saya sharekan sedikit iaitu memberi ruang. Mula-mulalah pertama sekali kita beri ruang kepada pemandu kenderaan tersebut sekiranya ingin memotong kenderaan anda. Kedua, jaga emosi dan elakkan dari membalas pandangan mata atau melakukan pergerakan tangan yang tidak elok. Tangan tidak elok ni seperti sedia semua maklum yang menggunakan jari tengah tu lah, kan. Okay, kemudiannya jaga jarak kenderaan dan jangan mengikori kenderaan tersebut dengan jarak yang berdekatan. Dan last sekali buat laporan polis dengan membawa bukti seperti rakaman dashcam yang ada pada tuan-tuan. Okey, pada pagi ini kita akan ceritakan mengenai nombor 2 iaitu jaga emosi dan elakkan daripada membalas pandangan mata atau melakukan pergerakan yang tidak elok atau yang lainnya. Okey, dipersilakan Yang Hormati Tuan Doktor. Okay, terima kasih Saudara Ridwan, orang hebat di JSPT, pakar IT, dan komitmen beliau sebenarnya telah membantu mentransformkan sistem pendigitalan JSPT ke arah satu web base yang sebenarnya patut dibanggakan. Dan untuk makluman tuan-tuan semualah, daripada komitmen yang kita bangunkan, daripada saya bangunkan dulu PRS CAS, sekarang Tuan Ridwan menyambung legasi itu menjadi IPRS CAS dan Satu Malaysia bergerak seiring menggunakan satu sistem web base daripada Lahad Datu sampailah ke Padang Besar Perlis. Kita bekerja di bawah satu sistem. Ini komitmen Tuan Ridwan sebenarnya dan juga timnya. Okey, terima kasih Puan Nur Aini. Saya rasa yang tampil ni Puan Nur Aini, apa khabar? Sihat? Terima kasih kerana memberi ruang kepada the Young Chicago ni lah, untuk menggapai awan sebenarnya kan. Dan dalam pandemik yang berlaku sekarang, inilah medium yang ada sebenarnya untuk kita transformkan apa yang kita boleh sebut menggapai awan. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, sebenarnya satu kalau boleh kita kongsikan tentang big data
big data dan apakah cabaran terbesar sebenarnya yang dihadapi oleh pengguna jalan raya dan apakah cabaran terbesar sebenarnya yang menghantui masyarakat pengguna jalan raya. Kalau kita tidak melihat overview Mega Trend Challenge ini, sebenarnya kita tidak dapat menjuruskan perbincangan kita tentang isu stres di jalan raya. Okay? So, biarlah saya buka minda tuan-tuan tentang Mega Trend Challenge di jalan raya. Kita lihat dalam konteks di dunia, hampir 1.35 juta orang mati setiap tahun akibat kemalangan jalan raya. Satu angka yang sebenarnya cukup tinggi. 1.35 juta orang setahun mati di dunia akibat kemalangan jalan raya. Dan daripada populasi ini kita tengok bahawa berumur 16 hingga 35 tahun merupakan orang yang kumpulan yang terlibat secara langsung dengan kemalangan jalan raya. Dan ini merupakan modal insan sebenarnya, kalau tak dikawal ia akan memberikan impak besar kepada pembangunan negara. Okay? Kita buka minda tuan-tuan tentang isu ini terlebih dahulu. Okey. Dan itu tahun 2018. 2019 dengan pandemik yang COVID yang berlaku, daripada 1.35 juta orang yang mati akibat kemalangan jalan raya dengan sekatan pergerakan dan sebagainya, ia tetap mencatatkan jumlah yang saya rasa cukup banyak, 1.2 juta. Okay. Kena bayangkan daripada 1.35 juta orang tahun 2018, so dia berkurangan ke 1.2 juta tahun 2019. Okay. Ini pandemik COVID. Di mana semua orang tak bebas bergerak, dikawal dan sebagainya. Tetapi 1.2 juta orang mati setiap tahun di Malaysia, di dunia. Ini kita bercakap tentang dunia. Dan daripada populasi ini 1.2 juta, 3 daripada 4 orang yang terlibat kemalangan jalan raya ialah lelaki. Okay? Lelaki. Sebab tu lelaki ramai yang mati dan kumpulan yang berisiko dalam konteks ini ialah hampir 50% ialah mereka yang berjalan kaki, menunggang basikal dan juga penunggang motosikal. So okey, maknanya kalau kita dalam kumpulan ini sebenarnya kita kena memberikan perhatian yang lebih teliti ataupun perhatian yang lebih, terutamanya apabila berhadapan dengan pengguna jalan raya yang saya nak kongsikan. Kalau kita lihat bahawa di dalam konteks di Malaysia, sebenarnya kita kalau nak cakap membanggakan pun, saya pun tak berapa setuju kenyataan membanggakan. Memang tahun 2020 dia mencatatkan pengurangan kemalangan hampir 40%. Dan begitu juga dengan kadar kematian dan juga kadar kemalangan maut. Tapi adakah kerana pengurusan stres masyarakat pengguna jalan raya, ataukah kerana perubahan sikap pengguna jalan raya yang telah menyebabkan penurunan hampir 40% kepada kemalangan jalan raya dan 27% kepada kemalangan maut? Sebenarnya tidak. Kenapa? Hambatan pandemik COVID sebenarnya yang mengekang pergerakan rentas negeri, rentas daerah, menyebabkan kemalangan menurun. Begitu juga dengan kemalangan maut. Di mana di dalam pihak PDRM sendiri kita telah mendirikan hampir 839 sekatan jalan raya. So dengan 839 sekatan jalan raya ini menyebabkan pergerakan orang terbatas. Tetapi hari ini di fasa 3.0 kita lihat satu senario yang mula berubah, yang menyebabkan tekanan dan stres kepada pengguna jalan raya. Okay? Kalau dalam 2-3 hari lepas, selain daripada stres berhadapan dengan karenah pengguna jalan raya, pengguna jalan raya sendiri, pemandu sendiri berhadapan dengan stres berhadapan dengan sekatan jalan raya yang hampir 3 hingga 4 jam orang terperangkap, terutamanya di kawasan Lembah Kelang kan, untuk balik bekerja dan sebagainya. Ini merupakan tekanan yang perlu diuruskan dengan baik. Kalau tekanan-tekanan ini tidak diuruskan dengan baik, ia akan menjadi satu penyakit yang akan memudaratkan diri kita dan menyusahkan pengguna jalan raya lain. Okey, itu dalam konteks di Malaysia. So kita lihat. Doktor, Ya. Doktor nak tanya, doktor sebut pasal stres ni. Apa sebenarnya punca? Mula-mula mungkinlah seorang tu keadaan baik sehingga dia timbulnya perkataan stres tu sehingga dia sanggup menjadi kasar ataupun ganas. Apa punca dia sebenarnya sampai jadi macam tu? Punca stres.
Okey. Ya, punca yang Punca stres tu sehingga dia stres. melakukan tu, yang Okey. melakukan benda yang tak patut. Okey, dalam konteks sebab kalau kita lihat dalam perspektif yang besar sebenarnya banyak punca yang menyebabkan stres ni. Tapi dalam konteks pengguna jalan raya ni sebagai pemandu ni, sebenarnya tekanan sekeliling, tekanan ekonomi, tekanan sosial dan tak boleh juga kita katakan bahawa tekanan politik juga sebenarnya mempengaruhi gaya pemanduan dan juga sikap stres pemandu di Malaysia. Kalau kita lihat dalam pandemik ini, perubahan SOP yang berbagai-bagai ni yang dikeluarkan dari masa ke semasa sebenarnya menimbulkan stres kepada pengguna jalan raya sendiri. Sebab itu saya katakan bahawa pengurusan stres ini mesti dikendalikan dengan betul supaya akhirnya nanti dia bukan saja tidak menyusahkan diri dia, tapi dalam masa yang sama dia akan membantu pengurusan pengguna jalan raya yang lain. So, okay? Itu yang asasnya yang saya dapat kongsikanlah bahawa sebenarnya faktor persekitaran memainkan peranan penting dalam menyebabkan kita berada dalam stres ini dan mesti dikendalikan dengan baik. Okey, begitu juga dengan selepas pandemik ini kita tengok dalam fasa 3.0 ini. Kalau saya nak kongsikanlah sebab saya nak relatekan perbincangan kita ni dengan the current issue yang sedang berlaku di Malaysia. Kita tengok bahawa dalam fasa sebelum PKP 1.0, aliran kenderaan yang bergerak di Malaysia sebenarnya mencecah 4.5 juta. Okay? Dia mencecah 4.5 juta. Daripada 4.5 juta ini, dia menurun ke paras yang terendah 300,000 hingga 400,000. Semasa ini, ramai orang tak stres. Okay? Dan apabila hampir semua sektor ekonomi dibuka, pada hari ini fasa 3.0, peningkatan aliran telah mula meningkat ke paras yang kalau lihat dalam pergerakan Lebuh Raya Utara Selatan hampir 1.2 juta kereta yang bergerak sehari ini. Jadi 1.2 juta yang bergerak yang mula memasuki aliran di semua sektor ni sebenarnya memungkinkan pemandu menghidapi stres. Sebab tu kalau kita lihat kata Albert Einstein, manusia yang hebat lah kan, Albert Einstein ni, dia kata kalau kita melakukan benda yang sama, adakah kita boleh mengharapkan, hanya orang gila yang boleh mengharapkan doing the same thing over and over again dan mengharapkan result yang berbagai. Ini Albert Einstein. Ya. Kami saya tu mencelah lah. Ada orang kata semasa pemanduan ni boleh dikatakan ada split personality. Iaitu di rumah dia okey, dia calm, dia relax, dia yang paling baik, dia bapak seorang misali. End up bila dia naik kereta je, pegang steering je, dia dah jadi orang lain. Totally different dengan orang yang sebenarnya dia tu. Okey, saya setuju dengan kenyataan ini. Sebab tu kalau kita lihat dalam yang disiarkan di media antarabangsa, laporan-laporan ataupun maklum balas daripada pelancong-pelancong asing sendiri sebenarnya memberikan satu perspektif yang berbeza tentang sikap pengguna masyarakat di Malaysia ni. Kata mereka, masyarakat kita ni memang bersopan santun, berbudi bahasa, tapi apabila kita memegang steering, kita telah hilang nilai adab dan budaya tu. Sebab itu kalau kita lihat Valentino Rossi, seorang yang hampir 5 kali menjadi juara GP dunia, Valentino Rossi, memang hebat orangnya dan tidak pernah terlibat dengan kemalangan jalan raya. Dia kata apa? Apabila dia melihat gaya pemanduan orang di Malaysia ni, khasnya Mak Rempit, dia kata dia takut dan dia kata dia begitu dia kata gila. Nampak? Ini persepsi masyarakat luar. Dan begitu juga dengan pelancong yang melihat bahawa persepsi dan gaya pemanduan masyarakat Malaysia ni sememangnya berubah sama sekali apabila memegang steering. Okey, kita dapat rumuskan begini. Gaya pemanduan ini berbeza kerana sikap keakuan, sikap suka menunjuk-nunjuk, individualistik dan suka mempamerkan. Terutamanya kita lihat bahawa kalau kita mengambil contoh gaya pemanduan negara jiran apabila memasuki Malaysia dengan kenderaan mewah, sikapnya berubah sama sekali.
Faktor apa? Nak menunjuk supaya nampak hebat barangkali dengan membawa Lambo dan sebagainya. Dia rasa dia cukup hebat. Sebab tu, tetapi sikapnya berubah sama sekali apabila dia kembali ke negara asal. Okey, ini okey. Ini yang kita nak relatekan dengan kita punya. Sebab itu dalam konteks ini maknanya kan apa? Sikap sebenarnya memainkan peranan dan juga pengaruh persekitaran memang memberikan kesan kepada gaya pemanduan dan pengurusan stres pemandu-pemandu di Malaysia. Okay? Kita sebenarnya boleh berkongsi dengan sahabat-sahabat kita, dengan rakan-rakan maya kita untuk menzahirkan pendapat dan sebagainya. Barangkali saya tengok ni ramai yang nak kongsikan, nak bercakap sesuatu. Kita boleh, mungkin ada input-input yang sebenarnya boleh memberikan satu perspektif yang lebih besar, lebih luas dalam itu. Irwan barangkali ingin menyampuk ataupun memberikan pandangan berkaitan dengan sikap. Dipersilakan. Siapa-siapa penonton boleh berinteraksi boleh terus. bertanyakan soalan-soalan Okay. Kepada penonton lain. Yang boleh bertanyakan soalan. Okey, sementara nak mungkin barangkali nak generate idea, kita tengok dalam konteks di Malaysia ni, apabila sekatan dibuat, kemalangan dilaporkan hanya 3 ke 6 orang, 7 orang mati di Malaysia. Sebab apa? Dia sikap pergerakannya dikawal dan sebagainya. Tapi apabila kelonggaran diberi hari ini, kadar kematian telah mencecah hampir 16 ke 17 orang mati setiap hari. Dalam konteks ini, setiap 82 minit, 1 orang mati. Dan berapakah kerugian yang ditanggung? Benarnya bagi setiap kematian, kosnya mencecah 3.2 juta. Dan daripada percakapan yang kita dapat tunjukkan di sini bahawa tuan-tuan tengok bahawa sebenarnya kumpulan modal insan yang berumur 16 sampai 35 tahun sebenarnya merupakan penyumbang terbesar kepada kematian. Tuan-tuan bayangkan, 16 hingga 35 tahun, emosi dia orang masih belum terkawal, dia orang punya pandangan masih belum boleh stabil, tapi akhirnya tumbang di jalan raya dan mencecah sebanyak 2,956 minit bagi tahun 2018. Kalau 2019 kita tengok nextnya. Okay. Ini merupakan cabaran kepada kita semualah. Tengok okey, macam 2019 hampir 43% kemalangan disumbangkan oleh kemalangan maut ataupun 5,764. Ini merupakan kemalangan. So kalau kita dapat tackle kumpulan yang saya tandakan dengan warna biru ini, sebenarnya kita mampu menguruskan kemalangan jalan raya dengan baik di Malaysia. Bagaimana nak menguruskan kemalangan jalan raya dengan baik di Malaysia? Kita ada 17 sebab yang menyebabkan kemalangan jalan raya. Dan semua ni dijuruskan dengan satu punca utama, iaitu sikap. 90% dipengaruhi ataupun disumbangkan oleh sikap. Ini kita akan kongsikan lebih detail dalam sebentar lagi. Okey, Tuan Irwan, mungkin ada nak menyampaikan satu pandangan kerana dia ni orang penting ni di dalam PDRM, dia mengawal sistem aliran trafik satu Malaysia. Ya. Terima kasih Doktor. Untuk saya lah, sedikit pandangan saya lah. Kalau dulu operasi lah op selamat, daripada op sikap kita ubah kepada op selamat. Sedangkan apa yang berlaku sebenarnya kemalangan sebenarnya lebih kepada sikap lah, sebenarnya kepada sikap yang paling utama. Kita tengok sikap seperti apabila kita stres, kita memandu dalam keadaan marah-marah. Lepas tu bila berlakunya orang kata di kawasan yang sesak dan sebagainya, menimbulkan mungkin ada sedikit menghimpit dan sebagainya, itu mewujudkan jugalah road bully dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya sikap pemanduan di Malaysia ni adalah satu, kadang-kadang kita tengok budaya kita, budaya masyarakat kita sendiri. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lebih maju, sebagai contohlah saya ambil yang selalu kita perhatikan, kalau kita tengok warga asing yang berada, kita tolak yang Bangla dan sebagainya lah, kita tolak yang kata Muhammad Saleh dan sebagainya, apabila datang ke negara kita,
Kita tengok di lampu isyarat pejalan kaki lah, bagi contoh. Kalau dia bersama-sama dengan dia punya geng lah, dia takkan melintas jalan. Tapi apabila dia bersama dengan masyarakat kita, ada yang lintas jalan waktu lampu merah, dia pun akan join sekali. Itu memang berlaku, doktor. Jadi pada saya, sikap yang memainkan peranan lah, bermakna dalam pemanduan BMA, untuk kawal stres dan sebagainya, sikap tu macam mana pun sabar mesti tinggi. Ada orang kata, memandu dalam keadaan jalan yang sesak adalah menguji kita punya kesabaran. Adakah betul, doktor? Okay, saya setuju dengan tu. Okey, saya nak tuan moderator bawakan balik slide op selamat gitu yang tadi tuan Irwan ada sentuh sikit. Saya nak cuba nak relate-kan sikit. Back slide yang bersangkutan dengan op selamat tadi. Boleh patah balik jap? Lagi. Lagi ke belakang lagi. Yang tentang op selamat 15 dan 16. Okey, lagi satu lagi slide. Okey, cukup kat sini. Okey. Depan balik. Depan sikit. Right di hadapan. Okey, cukup. Okey, kita peringkat awal dulu, kita melancarkan satu operasi bagi mengurangkan kemalangan jalan raya dan mengurangkan kadar kematian. Ini core utama kita di samping menguruskan aliran trafik semasa musim perayaan. So hampir 30 kali operasi op sikap dilancarkan dan masyarakat menganggap bahawa polis menyalahkan pengguna jalan raya hingga menyebabkan kemalangan pada musim perayaan. Ini persepsi yang dilontarkan oleh masyarakat pengguna jalan raya. Dia kata polis menyalahkan masyarakat pengguna jalan raya sebab itu dinamakan operasi sikap. Maknanya kata semua ni salah masyarakat awam. Minta maaf, mungkin di pihak doktor ada masalah gangguan internet sikit. Ada gangguan sikit, doktor. Doktor, boleh dengar? Doktor? Ada masalah internet. Okey, sambil-sambil tu saya sebagai moderator dalam ni, saya buka kepada semua penonton-penonton untuk bertanyakan mengenai soalan-soalan yang mungkin ada ingin bertanyakan kepada tetamu kita dan mungkin kita dapat jawapan yang bernas daripada tetamu yang kita jemput. Okey, sorry terputus tadi. Kenapa itu saya dah berkaitan dengan moderator. Okey, back to business. Okey, kita tengok bahawa apabila masyarakat pengguna jalan raya menyalahkan polis, apabila kita bercakap tentang sikap pengguna jalan raya itu, kita rebrandkan operasi JSPT PDRM kepada op selamat. Okay? Operasi op selamat yang berteraskan dua faktor, rumah selamat dan selamat sampai ke destinasi. Tetapi operasi tahun 2016 kalau kita lihat yang dibuat pada tahun 2019 semasa perayaan Tahun Baru Cina, analisisnya masih mendapati bahawa walaupun kita berada dalam musim perayaan yang semua orang patut rasa gembira, teruja untuk balik kampung dan sebagainya, 232 kemalangan maut dilaporkan. Bayangkan. Dan sebanyak 350,537 saman dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu ini. Anda bayangkan. Dengan aliran kenderaan 1.2 juta ni. Dan analisis kita mendapati bahawa kecuaian pemandu masih menjadi penyumbang tertinggi kes kemalangan. Ini yang direlatekan dengan sikap. Kan? Ini yang kita cakapkan tadi bahawa sememangnya sikap pengguna jalan raya yang menyebabkan pendataan yang kita dapat. Begini. Alright. Okey, doktor. Nak tanya sikit, doktor. Okey. Okey, Ekoran dan doktor kata penguasaan dan kita buat macam-macam di jalan raya dengan berbagai op bersama. Kalau kita tengok kepada ni ialah seperti mana yang Tuan Irwan cakap tadi, ialah kepada sikap. Jadi sekiranya benda ni berterusan, pengawalan stres diri pun tak boleh dikawal disebabkan oleh kelonggaran dari sudut penghakiman ataupun undang-undang tu sendiri. Contohnya kalau kita nampak tiada satu lesson lesson kepada pemandu-pemandu yang mengingkari undang-undang sehingga berlakunya pembuli jalan raya
sehingga menjadikan beban dan masalah kepada pengguna yang betul-betul elok, yang ikut peraturan. Jadi macam mana pandangan doktor dari segi sudut benda ni berkait dengan undang-undang ni? Okey, begini. Sebenarnya kita tengah transformkan pendidikan keselamatan jalan raya. Ini merupakan di samping ada plan keselamatan jalan raya tahun 2020-2030, kita telah klusterkan beberapa kluster yang kita kenal pasti menyumbang kepada kemalangan jalan raya. So, dalam masa yang sama juga, untuk makluman semua yang ada di platform ini, sebenarnya satu lagi yang sedang dan telah pun berjalan di peringkat sejak awal lagi yang dipanggil pendidikan keselamatan jalan raya. Okay. Ini kita bercakap tentang generasi alfa. Ini kita bercakap tentang generasi yang akan hadir selepas kita ini. Kalau kita tengok bahawa Gen X, Gen Y sekarang ni suka dikawal. Kerana apa? Pendedahan kepada pengurusan jalan raya itu tidak berlaku. So kita telah bangunkan PKJR, Pendidikan Keselamatan Jalan Raya, yang dimulai pada usia seawal darjah 3 sampai darjah 6 dan diteruskan daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. So asas-asas tentang pengurusan tentang keselamatan diri di jalan raya, asas-asas undang-undang, asas-asas tentang kesabaran telah pun diajar dalam modul ini. Dan saya percaya bahawa di tahun 2030, 2040, apabila generasi ini keluar, dia akan ada value yang telah disemai. Dan ini yang telah pun berlaku di negara maju. Kalau kita lihat di Norway, di Iceland, di Switzerland, kumpulan masyarakat pengguna ini kerana dididik dengan begitu harmoni, mereka tidak berani pun melanggar titik yang melintas di jalan raya. Memberikan ruang kerana ada penghormatan, kerana ada pengurusan diri, pengurusan stres yang baik dalam pengguna jalan raya. Ini nilai yang sedang disemai di peringkat pelajar-pelajar kita di sekolah, dan saya percaya lagi 10 tahun, lagi 20 tahun, kita akan melahirkan masyarakat pengguna jalan raya yang tidak stres di jalan raya dan menghormati pengguna jalan raya lain kerana mereka juga ada hak. Sebab kita apabila berada di jalan raya, kita lupa satu faktor, yang sebenarnya kita berkongsi jalan yang sama. Okay. Apabila kita berkongsi jalan yang sama, maknanya pengurusan kendiri itu mesti baik, pengurusan stres itu mesti ada, dan penghormatan dan menghormati semua pengguna jalan raya. Barulah kita dapat mengurangkan kadar kemalangan, kemalangan maut ni ke paras yang terendah. Okay. Maknanya doktor, dari sudut penjatuhan hukuman tu kita kena tegas lah, lebih tinggi lah. Mana pengawasan undang-undang tu. Kalau ini semalam tadi betul ke ayat ni? Okay. Saya terbaca satu artikel yang boleh kita kongsikan dalam perbincangan ilmiah ini sebenarnya. Bagaimana seorang janda yang mencuri RM40, memecah tabung masjid RM40, akhirnya dikenakan penjara, mengikat jamin dan sebagainya. Dia tidak mampu membayar ikat jamin berkenaan dan dimasukkan ke penjara. Ada orang mencuri, merompak, melakukan pecah amanah berjuta-juta ringgit, berbilion-bilion ringgit, tetapi akhirnya lepas bebas. Dua isu yang kita relatekan dalam konteks pembelajaran ini, dalam konteks pembelajaran ini, kerana perbincangan dari sudut ilmiah tidak ada kesan dan impak yang sebagainya. Kita lihat bahawa apakah mesej yang nak disampaikan kepada masyarakat Malaysia, kan? Okay, apakah mesej yang nak disampaikan ni? Okay, tuan-tuan fikirkanlah. Okay. So dalam konteks pencegahan kepada kemalangan jalan raya ini, walaupun hukuman tu sebenarnya diberikan, dijatuhkan hukuman penjara dan sebagainya, tetapi kerana ada kuasa RM ringgit Malaysia ni, dia sebenarnya mampu override hukuman. Sebab itu kita tengok bahawa orang yang memandu hingga menyebabkan kematian jalan raya, menggunakan prosedur undang-undang, menggunakan khidmat peguam yang baik, akhirnya pertuduhan memandu hingga menyebabkan kematian itu boleh jatuh ke paras memandu dengan cuai dan lalai.
daripada 41 boleh turun kepada 43, 42, 43, akhirnya kepada rule 10 kerana money power, dan di-engagekan peguam bela yang hebat untuk ni. Tetapi masyarakat marhain, pengguna jalan raya yang tidak memiliki kuasa ini, akhirnya mereka terperangkap dalam ni. Dan hukuman bukanlah penyelesaian kepada isu pengguna keselamatan di jalan raya. Sebab kita ada 6 core utama lagi sebenarnya yang bertanggungjawab menentukan keselamatan pengguna di jalan raya. Ada 6 faktor. Kalau kita akan bincangkan dengan lebih lanjut ini, 6 trust utama meliputi enforcement, education, engineering, environment dan juga evaluation. Ini merupakan, dia tidak boleh mengharapkan hanya enforcement untuk stand alone. Walaupun kita lihat dalam konteks PDRM, GSPT, kita ada 8 operasi utama yang dibuat, dan untuk makluman yang semua yang bersama kita pada platform ini, setiap hari hampir 15,000 saman dikeluarkan, dan seminggu hampir 115,000 saman kita keluarkan. Satu volume yang cukup tinggi sebenarnya. Adakah masyarakat pengguna jalan raya masih belum sedar tentang isu keselamatan? Okey, saya nak bawakan minda tuan-tuan tentang satu operasi yang dibuat berkaitan dengan sikap pengguna jalan raya. 15 Disember 2020 sehingga 31 Disember 2020. Masa pandemik COVID ya. Kita berhadapan dengan kita berhadapan dengan persepsi masyarakat di mana industri e-hailing yang suka melanggar peraturan jalan raya. Itu kita lancarkan khas e-hailing. Kita bayangkan, kita telah mewar-warkan kepada masyarakat pengguna jalan raya di semua medium, di media sosial, di Facebook, di WhatsApp group, di akhbar dan sebagainya. Saya mengharapkan 17 hari operasi ini, barangkali mungkin pengguna jalan raya khasnya e-hailing tidak akan melakukan kesalahan melanggar lampu isyarat merah. Hari yang ke-31, pendataan kita mendapati bahawa hampir 19,880 saman dikeluarkan kepada penunggang, kepada pemandu yang melanggar lampu isyarat merah. Itu apa bisnesnya? Back kepada sikap. Enforcement dibuat begitu di seluruh Malaysia, bukan hanya di Kuala Lumpur, bukan hanya di Lembah Kelang, seluruh Malaysia, daripada Lahad Datu sampailah ke Padang Besar, daripada sampai ke Hulu Tembling, sampailah kepada Gua Musang. Tetapi apa dia? 19,800 orang masih melakukan kesalahan langgar lampu isyarat merah. So ini apa? Ini sikap. Okay? Sikap pengguna jalan raya itu sendiri. Right? So, ini merupakan cabaran dan hambatan dekat tuan-tuan. Okey. Ya. Tapi doktor cakap pasal sikap ni, kalau kita tengok pada pengawalan stres tu sendirilah. Okay. Adakah itu adalah satu sebab untuk dia melanggar peraturan? Sebab kalau kita doktor bandingkan dengan negara luar, walaupun dia stres kerja ke apa ke, tapi bila dia once on the road, dia akan ikut peraturan, dia akan akur. Kenapa di negara kita sehingga macam tu, dan apa yang tuan doktor boleh rasa nasihat yang boleh dapat kita kawal stres tu sendiri sebelum kita memulakan perjalanan? Dia dalam konteks industri khasnya e-hailing yang saya sebutkan tadi, ada beberapa sekatan yang menyebabkan kumpulan ini stres. Okay. Pertamanya, tidak ada undang-undang khusus kepada kumpulan ini. Okay. Yang keduanya, industri ataupun dipanggil service provider, dia menggunakan satu pendekatan, kalau you boleh come out dengan cepat, dengan mematuhi had masa yang digunakan, you akan diberi kredit. Kalau you lambat hantar delivery, you akan dipotong dia punya kredit dan sebagainya. So benda-benda begini, di samping itu juga, saya telah hadir bengkel yang lebih besar industri e-hailing ni. Hampir 70% rider ni sebenarnya berpendidikan rendah. Maksud saya, dia yang tidak macam tuan-tuan yang ada pelajaran tinggi ni. Apabila kita semakin ada sedikit pelajaran, kesedaran itu semakin tinggi.
Tetapi kumpulan ini rata-ratanya tahap pendidikan mereka adalah rendah dan mereka menggadaikan nyawa, mengambil risiko. Menggadaikan nyawa dan mengambil risiko untuk mendapat ganjaran yang telah ditetapkan. Sebab apa? Dua faktor tadi saya dah bagi tahu, hambatan komisen, takut didenda dan juga tidak ada undang-undang yang khusus mengawal. Sebab itu kita telah dalam proses bersama dengan pihak MOT membangunkan undang-undang untuk kumpulan ini dan juga dalam masa yang sama servis provider mesti bertanggungjawab menentukan keselamatan pengguna jalan raya. So mereka ni melakukan kesalahan ni bukan hanya dipengaruhi oleh faktor sikap mereka yang stres nak mengejar, nak delivery on time ataupun on time dan juga supaya komisen tidak ditolak dan sebagainya. Kita ingat kita hampir 1.2 juta masyarakat Malaysia ni yang hilang pekerjaan. Tu ramai yang transform ekonomi gig ini pada semasa pandemik ini berlaku dan dia meningkat kepada paras 75%. Ekonomi gig ini berkembang semasa pandemik COVID ini. Ini merupakan perkara-perkara yang sedang ditackle oleh peringkat kita. Walaupun kita di PDRM ini, kita hanya melihat core enforcement sebagai teras dalam membantu menguruskan stres kepada kumpulan P-hailing inilah. Kita ada dua industri, e-hailing dan juga P-hailing. So, dua-dua kumpulan ini sedang kita tackle. Kerana apa? Yang saya sebutkan di peringkat awal tadi bahawa hampir tahun lepas saja 2020 17 orang mati semasa bertugas menghantar makanan dan sebagainya. 17 orang mati. Tuan bayangkan kerugian kepada negara dan keluarga sebanyak 3.2 juta bagi setiap kematian. Okey. Right. Okey, mungkin ada siapa-siapa yang nak sharekan lagi kita nak ni. So, saya dah cakap tadi tentang 6 trust kita tu, 6 faktor utama yang menyumbang kepada kemalangan jalan raya, tetapi 90% sebenarnya berpunca daripada sikap kita sendiri. Kalau kita lihat bahawa penyebab kemalangan ni ada 3, iaitu kecuaian manusia, keadaan jalan dan juga keadaan kenderaan. Tapi dalam konteks yang sebetulnya ialah 90% disumbangkan oleh manusia. Di mana yang dimaksudkan dengan 90%? 90% ini datangnya daripada sikap kita, tabiat buruk semasa memandu, suka memandu melebihi had laju. Memotong dengan cara berbahaya, memandu melulu, pemandu remaja, mabuk, letih dan tidak ada kebolehlihatan kepada kenderaan dan juga perlindungan terhadap kenderaan itu sendiri. Dan faktor kenderaan, faktor persekitaran ni yang ramai orang suka salahkan jalan, salahkan reka bentuk jalan hanya menyumbang 7% saja. 7% saja. Apakah yang dimaksud dengan persekitaran jalan ini? Ia adalah tentang kawalan akses, pembukaan jalan, sistem trafik, exposure dan sebagainya. Tetapi ia hanya 7%. Dan ini kita telah buktikan bahawa sebenarnya pengurusan jalan di Malaysia telah pun mencapai taraf 5 bintang, terutamanya di lebuh raya. Okay? So, begitu juga dengan industri jalan-jalan di persekutuan dan bandaran sebenarnya memang telah pun dikira sebagai merupakan jalan-jalan yang terbaik walaupun ada sedikit lubang-lubang yang berlaku, tapi dasarnya sistem jalinan jalan raya kita sebenarnya mencecah di taraf 5 bintang. Tuan Ridwan boleh sharekan sikit tentang faktor penyebab yang carta pie yang saya buat tu untuk kita kongsikan. Tuan Ridwan. Okay. Dan daripada populasi itu hanya 3% saja yang sebenarnya berpunca daripada kenderaan. So kalau kita nak menyalahkan persekitaran, nak menyalahkan kenderaan, sememangnya tidak boleh diterima lah dalam konteks kemalangan jalan raya di Malaysia dan juga tentang pengurusan stres ini. So, yang kita kena kawal dan kita kena perhalusi dengan baik ialah tentang isu sikap yang menyumbang 90% faktor kemalangan di jalan raya di Malaysia. Okay? Ridwan, boleh share tadi yang slide tentang faktor penyebab yang saya bangunkan dalam bentuk carta pie tu.
Ada. Tuan Ridwan tengah masalah PC kot, Masalah Tuan. ini. Sekejap dah lah. Okey. Sambil tu kita bincang, Tuan boleh bawa kepada perkara lain lagi, Tuan. Okey, apa yang saya nak bawa ke mana? Yang tuju kita ni. Okey, mungkin dalam tempoh PKP pun, kalau peringkat awal dulu, semasa PKP 1.0, sekarang ni dah 3.0. Jadi masa tu kita duduk risau, duduk kira kematian kes COVID tinggi dan sebagainya. Apa komen Tuan? Sedangkan masalah keselamatan raya ataupun pemanduan kita di Malaysia ni adalah pada setiap hari statistik kematian kita menjangkau 16 kes kematian. Kalau Tuan setuju, kalau kita bandingkan dengan COVID pada peringkat awal. Okay, good point, Tuan Irwan. Satu yang saya nak highlightkan dalam konteks warga Maya Malaysia, pada 31 Januari 2021, kematian yang dicatatkan akibat pandemik COVID pada masa itu ialah sebanyak 17 orang. 20 orang. Satu Malaysia melenting pada masa itu. Tetapi mereka lupa bahawa setiap hari 17 orang mati di jalan raya. Ataupun dalam bahasa yang paling mudah, setiap 82 minit, satu orang tumbang di jalan raya. Okay? So, apabila pandemik telah merebak, maka volume kematian ini semakin besar akibat pandemik. Tetapi, adakah kemalangan menurun? Tidak juga. Kan? Saya dah maklumkan tadi bahawa dengan pembukaan lebih banyak sektor ekonomi, kita tengok bahawa semakin banyak kemalangan yang berlaku di Malaysia. So, kita tengok tentang Tuan Irwan, Tuan Firdaus, cuba bawakan slide tentang sikap tadi, yang carta pie depan lagi. Kita tengok. Kita sama-sama renungkan. Boleh dengar, sorry tadi ada gangguan internet sikit. Dia betul-betul. Okey, lagi depan lagi. Okey, jap. Ya, lagi. Okay. Inilah cabaran-cabaran sebenarnya berhadapan dengan pembelajaran maya ni kan. Di depan lagi. Carta pie. Lagi. Okey. Lagi sikit lagi. Okey. Lagi satu lagi. Okey ni. Lagi depan lagi sikit. Okey. Ini yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan tadi kan. Kita tengok bahawa 90% sebenarnya berpunca dari manusia. Sikap, tabiat buruk, stres masa memandu dan sebagainya. So kalau kita dapat kawal faktor manusia ini yang sebahagian besarnya disumbangkan oleh pengurusan stres dan juga kawalan stres ini, sebenarnya dia mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya kita. Okey. Ini peranan ni mesti dimain oleh semua orang, bukan hanya enforcement. Sebab itu kita tengok dalam konteks satu kajian yang telah buat di Malaysia, ada istilah yang dipanggil POBC, Perception of Being Caught. Okay? Persepsi untuk kena tangkap. Sebab apa? Sebab dia melihat bahawa adanya enforcement agency dekat situ, adanya pegawai polis dekat situ, kepatuhan masyarakat pengguna jalan raya meningkat. Ini apa? Ini sikap. So, kalau dia mengamalkan sikap yang tekal sepanjang masa, sepanjang pemanduan, saya rasa pengurusan stres tidak akan konflik diri tidak akan berlaku semasa memandu. Dan di samping itu juga sebenarnya kita tengok bahawa faktor manusia ini juga disumbangkan oleh industri yang memberikan kemudahan lesen. Tuan-tuan bayangkan kita ada 16 juta pemegang lesen dan hampir ratusan ribu, hampir 200 ke 300 ribu pengguna jalan raya ini memiliki lesen terbang. Apabila dia memiliki lesen terbang, dia tidak ada knowledge untuk pengurusan kendiri dia. Dia tidak ada knowledge tentang pengurusan undang-undang. Doktor cerita pasal tu, doktor setuju tak kalau kita masukkan dalam silibus dalam sewaktu mendapatkan lesen tu, pengawalan atau pengendalian stres menjadi satu silibus dalam pembelajaran pengambilan lesen tu? Setuju. Memang setuju lah. Sebab kita berhadapan dengan masyarakat pengguna jalan raya. Dia bukan satu orang memandu ni. Dia akan berhadapan dengan masyarakat pengguna jalan raya yang mempunyai pelbagai sifat. Sebab tu kalau kita dapat mewujudkan perasaan empati setiap masa kepada pemandu ni,
biasanya dia akan ingatlah dia tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada undang-undang. Sebab itu saya selalu berpesan kepada masyarakat pengguna jalan raya supaya jangan kena saman oleh trafik. Apabila dia kena Betul. saman, dia akan Ini ada. menyebabkan stres. Ya. Okey. Ha. Okey. So, Okey, apabila ini ada kita- soalan. Ada ada. soalan yang dipertanyakan daripada moderator ni, lecturer kita ni. Lesen terbang tu apa? Tanya. Lesen terbang tu ialah cap dagangan yang dikeluarkan oleh pesawat unknown pesawat. Lesen terbang ni ialah satu istilah yang dipanggil pengeluaran lesen yang tidak mengikuti tata cara yang betul. Nak dapat lesen, dia kena pergi hadir kursus e-kursus. Kena berhadapan dengan komputer, jawab 100 soalan. Apabila anda berhadapan dengan lampu isyarat merah, apakah tindakan anda? Berhenti, jalan terus ataupun melanggar lampu? Dia kena jawab dalam komputer. Maknanya dia gunakan sedikit orang dalam ni. Betul. Tapi Jadi dia tolong jawabkanlah soalan-soalan tu. tolong jawabkan. Dah tahu dapat lesen. Saya jawab secara halus lah kan. Tapi moderator dah cakap begitu kan. Okey doktor, ni ada soalan betul talu ni. Orang berminat dengan ya. tajuk pada pagi ni. Okey, Terdapat setengah pemandu pengambilan dan pengawalan stres semasa pemanduan dengan pembelian alkohol. Dapat menenangkan mereka daripada stres ni. Macam mana pandangan doktor waktu bawa kereta ni dia minum alkohol pula? Itu kesalahan apa pula tu? Ini pandangan yang salah ni. Begini, saya nak meletakkan penandaan begini. Dadah alkohol ni dia ada satu yang dipanggil halusinasi. Halusinasi ni ialah dadah atau alkohol ni akan berada dalam otak kita. Halusinasi. So apabila pengaruh halusinasi ini ataupun khayal ini berakhir, itu yang menyebabkan mereka melanggar ataupun menyebabkan pelanggaran kepada melanggar jalan raya dan sebagainya. Halusinasi ni amat berbahaya sebenarnya. Macam contoh, saya ambil metafetamin. Metafetamin, dia kemampuan berada dalam badan dalam tempoh 72 jam. 72 jam. Selepas 72 jam, berlakulah proses halusinasi ataupun khayal. Ini yang menyebabkan pemandu berkenaan, dia hilang kewarasan fikiran. Dan kemampuan otak untuk menghantar isyarat kepada pemandu gagal. Tidak akan berlaku. Dalam norm biasa, kalau kita tidak mengambil alkohol, kalau kita tidak mengambil dadah, otak kita mampu menghantar isyarat selaju 428 km sejam. Untuk apa? Contoh, kita nampak kanak-kanak melintas. Otak akan hantar mesej kepada tangan, kaki, mata. Maknanya refleks. Selaju 428 km. Tetapi apabila kita mengambil benda-benda begini, dia akan menyebabkan kemampuan otak menghantar mesej menjadi begitu slow. Itu yang dia pakai break A. Contoh. Sebab itu dia akan melambatkan respon lah. Dia bukan melambatkan lagi, dia akan slow motion kan. Sebab itu kita tengok dalam kes yang begitu tragik yang berlaku di Plaza Tol Kajang Selatan. Bagaimana pemandu yang mengambil alkohol boleh merempuh sekatan jalan raya dan melanggar petugas kita semasa pandemik 1.0 di Kajang itu kan. Kenapa berlaku? Kerana dia terpengaruh, berada dalam halusinasi, dia beranggapan bahawa lampu biru, lampu blinkers itu sebagai daya tarikan kepada dia. Dia tuju kepada ini yang berbahaya sebenarnya. Sebab itu JSPT, PDRM, kita telah mengambil langkah mengesyorkan kepada kerajaan supaya pindaan undang-undang dibuat bagi mengenakan hukuman yang tinggi kepada pemandu-pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol. Sebab itu dikenakan penjara, mandatory penjara kepada orang yang disabitkan salah. So mandatory penjara ini sebenarnya membawa kesan yang besar kepada pengguna jalan raya. Sekali you disabitkan salah, you akan didaftarkan di POJ, sistem rekod jenayah Malaysia. Dan data itu tak akan dipadamkan kecuali selepas you mati 20 tahun ke belakang. So, kalau kita mati 20 tahun pun data tu masih ada. Tahun yang ke-21 selepas kematian, baru data berkenaan akan dipadamkan. So, dalam konteks kalau nak belum memasuki perkhidmatan kerajaan khasnya,
anda tidak akan diterima kerana anda mempunyai rekod yang didaftarkan di Pusat Pendaftaran Jenayah Malaysia. Ini kesannya ni. Dan sebab tu the best safety device yang kita nak syorkan bahawa kita tidak boleh mengambil alkohol, mengambil dadah-dadah terlarang semasa pemanduan. Dan saya rasa moderator lebih arif tentang hukuman yang pindaan baru ni. Kalau boleh bagikan sedikit amaran kepada audien kita tentang pindaan undang-undang yang mewajarkan dendanya yang tinggi, penjaranya. Okey, kita minta moderator bagikan. Ya, itu pindaan undang-undang tu kita sedia maklum tu memang akan tinggi lah. Tapi isu yang diketengahkan lagi dalam teks itu pengawalan stres ni. Dan dalam satu lagi ni, baru sampai ni Dr. Panas ni. Dia tanya soalan mengenai stres dalam kereta ni puncanya orang yang dalam kereta. Dia kata, saya tak stres. Tapi disebabkan penumpang ataupun orang duduk sebelah yang buat saya stres. Macam mana nak tangani stres tu? Ini soalan apa level kayangan nak jawab ni kan? Level kayangan tu. Macam mana tu? Ini betul saya pun alami stres ni kata. Okay. So the best safety device yang perlu kita bawa ialah bawa makanan sebanyak mungkin, letak di pinggir suruh dia kunyah. Tu, dan bawa juga tali-tali ikat tip yang kita ikat dia, duduk diam. Kerana sebenarnya penumpang ataupun yang berada dalam kereta kita, kalau dia tak kawal diri, sebenarnya kita memang stres. Lepas tu kalau anak-anak kita yang suka melompat, bising, sebenarnya dia mengganggu konsentrasi kita semasa pemanduan. Okay? So konsep love yang saya selalu sebut dalam perkongsian saya, so apabila ada pengaruh dalaman selain daripada luaran, sebenarnya memang mempengaruhi pengurusan stres kita. Dan memang kita akan rasa stres apabila berhadapan dengan penumpang yang bising, tidak menyebabkan kita tidak harmoni dalam perjalanan. Sebab itu saya berikan ingatan bahawa kalau kita nak memulakan perjalanan, kita kena merancang perjalanan. Perjalanan ini bukan boleh dibuat secara ad hoc. Dia mesti dirancang supaya kita tidak stres. Okay? Contoh perancangan perjalanan macam mana? Nabi Muhammad SAW, dia akan bergerak malam hari. Kenapa dia bergerak malam hari? Pertamanya, tenang, cool, tak ada cahaya. Persekitaran pun sejuk. Itu Nabi Muhammad. Okay? Nabi Muhammad tidak akan memulakan perjalanan pada siang hari. Dia akan memulakan perjalanan pada siang hari, pada malam hari. So apakah hikmah yang kita boleh ambil? Kita ikut sunnah Nabi Muhammad, bergerak pada malam hari. Apa kita dapat? Ketenangan, tak ada stres, kereta tak banyak. Kan? Lepas itu yang keduanya, kita dapat pahala sunnah. Sebab kita ikut sunnah Nabi. Okay. Ini benda-benda yang sememangnya boleh dipraktikan. Merancang perjalanan. Okay. Dan dalam konteks moden sekarang, ada banyak gadget yang boleh membantu kita sebenarnya. Penggunaan handphone. Jangan memandu menggunakan handphone. Tapi maknanya kita merancang perjalanan kita. Sebelum kita bergerak, kita tengok Waze. Kita tengok GPS. Dia akan bagi tahu dengan kita bahawa laluan kita ke utara di terowong Menora sesak teruk akibat kemalangan jalan raya. 4 jam dijangkakan sesak. So kita dah alternatif lah, jalan alternatif. Kita dah boleh cari alternatif. Kita dah boleh menunda perjalanan, merancang. Kalau tuan-tuan masuk juga, mana you akan terperangkap 4 jam di situ. Ini yang saya sebutkan tadi bahawa merancang perjalanan penting. Seterusnya, jangan memandu dalam keadaan lapar. Sebab tu dalam konteks penguasaan juga saya memang stres tu. Memang stres. Saya selalu ingatkan saya punya subordinate saya, pegawai-pegawai saya supaya makan dulu sebelum pergi operasi. So apabila kita perut lapar, so temperature kita tu akan naik cepat. So kawallah diri. Okay. Mungkin tuan-tuan pun ada pengalaman kalau perut kosong, dia cepat sangat spark. Jadi marah orang dan sebagainya. So kawal diri, ambil sarapan. Dan itu pun memang menjadi amalan Nabi. Makan sunnah, ikut. Benda-benda ni sebenarnya mudah untuk kita bawa. Okay. Okay. Okey doktor, saya ada sikit benda nak share kat sini. Mungkin kita boleh olahkan sikit dari video yang saya dapat ni lah. Okey, jap. Boleh. Okay. Okey, nampak tak? Nampak tuan je lah. Belum lagi keluar okey. Tapi image kelabu sikit tu. Belum.
Belum lagi. Dia ala-ala viral yang tu dulu ni doktor. Okey. You Perkongsian begini. Perkongsian ni sebenarnya membantu kita untuk menguruskan diri sebenarnya kan. Ini kes yang di mana ya? Oh, road bully. Okey. Video tak jelas tu kan. Okey, tak apa. Kita dapat overview sikit dan saya nak relatekan satu insiden ni sebenarnya yang berlaku tahun ini di UPM Serdang. Kalau tuan-tuan perasan, video itu ditonton oleh hampir 1.6 juta orang. Di mana seorang perempuan yang kabarnya bertugas sebagai Profesor Madya di sebuah universiti awam membuat pusingan U dan dihonkan oleh seorang pengguna jalan raya. Doktor, doktor, dia kategori doktor kan? Profesor Madya lah. Profesor, okey. Apa pun yang penting pun staff universiti lah. Kan? Betul. So akhirnya dia telah dihon dan dia tidak puas hati, stres dengan hon tu, dia telah mengeluarkan segala macam Dia kata-kata. berjerit. Dan siap mendoakan pemandu yang hon tu dapat Kena COVID. Ada. Apa yang kita boleh belajar kat sini? Stress. Makna kata you punya tahap ilmu, tahap tu Walaupun tinggi, walaupun tahap gaban belum tentu boleh mengawal apabila berhadapan dengan ni. Tuan-tuan tengok video tu dihit oleh 1.6 juta orang. Tuan-tuan bayangkan. Dan akhirnya kesannya apa? Sebabkan dia mewakili sebuah agensi, sebuah IPTA awam. Universiti disiasat oleh pihak universiti. Apa kena-mengena? You sebagai pemandu dan akhirnya pihak universiti terpaksa menjalankan kegiatan dalaman. Ini yang image. Ini yang sebenarnya kesan stres yang akan berlaku kalau kita gagal mengawal stres masa memandu. Itu apakah lesson yang terbaik? Dia pernah cerita doktor, kalau katakan apa yang kita buat semasa pemanduan ni, dia akan mencerminkan balik diri kita ni siapa lah. Betul. Kalau nak pula kita buat tu depan anak-anak kan, dalam drum tu kita mengeluarkan kata-kata kesat. Dalam tengah bawa ni, bodoh kita ni, lambat. Jadi benda tu akan kesan pula yang lain-lain. Ini pandangan saya lah. Sebab saya akan nampak benda tu akan jadi ikutan. Bapak aku dulu macam ni, dia dah besar, lagi teruk daripada tu. Dia akan ikut. Bapak dia maki hamun kereta depan, dah sekali dia pun buat benda ni sama. Setuju. Jadi benda ni, lepas tu dia lagi teruk. Sehingga boleh block orang tu, dia nampak perempuan, cantik ni perempuan, block. Kita keluar dengan kayu. Itu dah tindakan yang kita tengok tadi. Sehingga meludah dah tunjuk baik. Dia pakai baju Melayu. Saya kata mungkin nak balik masjid kot. Masjid Jumaat ke apa, tapi itulah dia. Kalau Dr. cakap tadi, tinggi macam mana pun, kadang-kadang imam pun habis lah. Kalau dia tak kawal imam dia tu, stres tu kan. Ini pandangan dia. Itulah saya nak tahu dari segi sudut macam mana nak kawal, macam mana nak elakkan tu. Jadi lebih kepada penonton-penonton ni. Betul. Okay, good point yang tuan highlight kan. Kita relatekan lagi satu cerita bagaimana dalam keadaan norm biasa kalau kita gagal menguruskan stres seperti yang berlaku baru ni, diviralkan di media sosial bagaimana seorang bapa yang memukul seorang guard di Ipoh kerana nak mandi swimming pool. Anak yang swimming pool yang ditutup akhirnya tak puas hati, dia angkat meja pukul dan selepas beberapa bulan guard berkenaan mati. Mati barangkali kerana hentakan di kepala lah semasa dia jatuh. Kepalanya terhentak dengan lantai. Barangkali ada kecederaan dalaman. Punca stres lah. Stres anak tak boleh mandi kan. Okey. Apa yang kita nak buat bila kita berhadapan dengan stres? Pertamanya, kalau tuan-tuan boleh ikut saya lah. Saya bila stres memandu, saya kata apa? Jam, bo. Bila stres
Kata lah, jam boom. Dalam kereta seorang-seorang, menjerit seorang-seorang sebenarnya. Apabila tuan-tuan meluahkan apa yang terbuku di hati, sebenarnya ia satu kaedah untuk mengurangkan dan melepaskan stres. So, itu ya yang kita boleh buat. Kita riliskan perasaan kita dan fikir sebenarnya memainkan peranan yang baik. Sebab tu Okey, Nabi Doctor, ni berpesan, okey. ada Ya. soalan daripada pertanyaan dalam chat ni lah. Hasil daripada kajian WHO mendapati pekerja di kawasan Lembah Kelang mengalami tekanan akibat bebanan kerja dan mampu mempengaruhi corak pemanduan pekerja di kawasan tersebut. Adakah Tuan Doktor bersetuju dengan perkara ni? Setuju. Kajian selain daripada kajian yang WHO, kajian oleh pihak Universiti Awam kepada petugas trafik sendiri pun membuktikan bahawa sebenarnya petugas trafik di Lembah Kelang lebih stres berbanding dengan petugas trafik di tempat lain. Kita tengok kita ada hambatan debu, hambatan karbon monoksida dan sebagainya kan. Itu Nak sebenarnya layan orang stres lagi kan? nak melayan double orang lagi. stres kan. Kemudian tuan bayangkan Lembah Kelang ni dengan segala macam orang kayangan berada yang hendakkan layanan yang berbagai dan sebagainya. Ia sebenarnya menyebabkan peningkatan stres kepada petugas keselamatan, petugas penguatkuasaan. So, dalam konteks pemanduan memang sebenarnya tuan bayangkan kena keluar awal, awal pagi sesudah subuh dah keluar. Kemudian balik sampai rumah pukul 9, pukul 10 malam hanya semata-mata untuk mandi, solat, tidur dan untuk bangun di awal pagi besok. Ini merupakan sebenarnya penyumbang terbesar kepada stres. Dan tadi saya tengok bahawa satu kajian yang dibuat oleh sebuah badan membuktikan bahawa sepanjang umur kita hampir 60 tahun, hampir 30, saya tak ingat berapa tahun, maknanya separuh usia tu dihabiskan untuk berhadap dengan jam di jalan raya. So kalau hampir suku usia tu habis dekat menghadap jam ni, tak ada stres lah hidup kan. Mestilah stres kan. Sebab itu memang kita tidak dapat nafikan bahawa berhadapan dengan pengguna jalan raya, khasnya di Lembah Kelang ni, memangnya mengundang kepada stres. Sebab tu kena kawal diri. Kena rancang, kena dapatkan rakan kongsi kereta yang sebenarnya kalau kita boleh berkongsi kereta, sebenarnya lebih baik kepada kita. Dan begitu juga dengan kemudahan LRT, kemudahan MRT, gunakan sebaik mungkin. Kerana kita Perkhidmatan awam lah, perkhidmatan awam sebab ia boleh mengurangkan stres kita. Berhadapan dengan jam ni, kan. Sebab itu kita tengok bahawa dengan sekarang ni lagi stres berhadapan dengan sekatan jalan raya. Itu pun kita telah kurangkan ke paras minimum. Kalau tak dibuat sekatan jalan raya, ia akan menyebabkan kekangan kepada COVID ni tidak akan berlaku. Cuba kita nak kawal COVID. Sebab kita nak kawal COVID. Okay? Right. Okey Doktor, kita dah masuk ke zon pertanyaan daripada penonton-penonton. Boleh. Mungkin ada penonton-penonton di luar sana ingin bertanya. Mungkin Puan Nur Haimi ada soalan nak tanya dengan Tuan Doktor kita. Okey, dipersilakan. Belum. Masa tengah nak proses lagi information. Tengah cari ilham. Okey, Puan. Okey, bagus. Okey, yang lain-lain, penonton-penonton lain. Puan, Doktor belum? Saya nak bagi kredit kepada pelajar-pelajar ni yang sememangnya Tuan Irwan dia paksa rela ni. Paksa rela saya supaya berjoin dengan dia orang walaupun saya dapat tahu minggu depan Doktor ada bengkel kan. Saya sepatutnya saya nak bergerak ke Terengganu tapi saya menghargai roh ilmu itu. Sebab tu saya komit menggapai bintang tu. Macam Doktor cakap lah, menggapai bintang. Ya, sebab kita nakkan seramai mungkin khasnya masyarakat PDRM ni, khasnya di trafik ni ada memiliki something dekat paper qualification yang mewujudkan kita menjadi organisasi learning organisation supaya kita mampu standing dengan negara bangsa yang lain di dunia kan. Itu kita. Tapi terima kasih kepada Puan Nur Aini. Kena bagi kredit tu. Subjek yang kena bagi A++++. Okey, susah nak bangunkan model-model begini kan sebab perlukan komitmen kan. Tapi yang diam-diam tu kena kurang markah sikitlah yang tak aktif kan. Dia nak buka kamera ni saya rasa tengah makan ni.
Tinggalkan kan. Boleh tanya soalan yang lain kalau ada nak tanya soalan. Sementara Ada doktor yang nak ni dikongsikan boleh. nak bergerak ke Terengganu ni. Ada. Kita buka. Ah, Ada. tidak ada Doktor, kira kata. macam banyak kes kemalangan ni yang jadi mangsa tu bukan yang stres lah kan? Betul. Dia stres, dia yang bawa jadi ke sebelah mangsa. dia tapi yang mangsanya orang lain. Dia ada dua keadaan. Pertamanya, kalau kita tengok dalam konteks kita ada 17 punca kemalangan jalan raya. Tapi yang pertamanya ialah terbabas sendiri satu kenderaan. Okey, puan 17 faktor, 17 punca kemalangan jalan raya. Tapi yang paling tinggi ialah terbabas sendiri satu kenderaan. Yang keduanya bertembung. Okay, tapi kita bincang yang pertama tu. Terbabas sendiri satu kenderaan. Kenapa berlaku? Ini yang relatekan dengan stres, dengan sikap. Bagaimana saya nak kata stres dan sikap? Barangkali terlewat nak sampai ke destinasi. Sebab tidak merancang perjalanan. So dia memandu melebihi hak laju. Okay. Dia memandu melebihi hak laju. Akhirnya, disebabkan kurang kawalan tu, dia telah terbabas dan berlanggar. Yang punca. Yang keduanya, bertembung di antara dua kenderaan. Ini pun berlaku je. Ada persekitaran jalan raya yang tidak wajar kita melakukan overtake. Kita melakukan overtake. Sebab tidak sabar untuk sampai ke destinasi. Tidak sabar untuk ikut kenderaan di belakang. Dia ambil risiko overtake. Dia bawa kancil saja. Potong lambo. Kan? Ini. Tapi kalau dia bawa Myvi okey puan. Sebab Myvi is a king. Myvi king. Myvi putih je kan? Myvi putih. Tapi semalam satu Myvi hanyut dekat Sarawak. Walaupun dia king tapi dia dihanyutkan oleh air. Kan? Ini yang kita relatekan dengan kawalan kendiri dan stres kepada pemandu itu sendiri. Tapi daripada 17 sebab ni, hampir kebanyakannya, hampir 90% disebabkan oleh sikap. Sikap tu ialah pemandu. Nak menyalahkan jalan raya, 7%. Nak menyalahkan kereta, hanya 3% sahaja. Right. 90% ni, kalau pengguna jalan raya, khasnya pemandu boleh berubah sikap. Mengawal stres, mengawal kendiri positif yang tinggi. Ada sikap asertif yang baik. Berani berkata tidak, saya tidak akan memandu melebihi hak laju. Paling laju 140, lebih saya tidak akan. Contoh. Tapi kita kena ingat bahawa kemampuan badan kita menahan hentakan akibat kemalangan jalan raya pada tahap toleransi 60 km sejam. 60 km sejam sama dengan kita jatuh dari bangunan 3 tingkat. Lebih 60 sebenarnya kita high bye-bye. Ini tahap toleransi badan. Sebab itu, akhirnya saya katakan tadi bahawa kita kena ada assertif diri yang tinggi. Aku tidak akan memandu melebihi hak laju. Aku akan mengawal. Aku tidak akan overtake. Aku akan memandu dengan berhemah. Aku akan lakukan. Ini ialah assertif diri lah yang kita bercakap dalam diri kita bahawa aku mesti selamat sampai ke destinasi. Itu yang diterapkan oleh PDRM. Diterapkan oleh JSPT. Ubah sikap kepada op selamat daripada op sikap kepada op selamat supaya selamat sampai ke destinasi. Tak guna sampai tapi jenazah yang sampai. Biar kita sampai dengan keadaan keceriaan, sambutan perayaan dan sebagainya. Tu PDRM, polis, trafik telah all out sebenarnya untuk menentukan bahawa masyarakat pengguna jalan raya di Malaysia selamat. Ini kita punya core business kita, kan? Okay, right. Okay. Yelah yang Saya jawab soalan puan tadi ya. Macam mana? Sebelum memandu tu memang aku akan. Tapi bila dah kena provoke tu, jadi ada aku kisah. Ni ayat bagus. Ada aku kisah kan? Betul lah tu. Ada aku kisah kan? Aku bawa kereta besar, bawa kereta kebal kan? Aku bawa kereta kebal. Itulah dia cabaran sebenarnya kan? Alright.
Okey Mana doktor, tak apa lah. ini ada satu soalan lagi yang ditanya oleh penonton kita. Adakah tidak mempunyai pengetahuan jalan atau hala tuju tempat yang dituju menyebabkan satu buli jalan raya? Contoh membelok ke kiri tanpa memberi lampu isyarat membelok. Ini soalan yang baik Jadi sebenarnya. taklah horn-horn, lepas tu tak puas hati kejar, lepas tu block kan. Lepas tu Okey. keluar kayu macam-macam. Betul. Ni soalan yang baik sebenarnya ni. Saya relatekan cerita sebenarnya. Sebenarnya ramai pemandu di Malaysia ni yang apabila membeli kenderaan, beli kereta, beli motor, lupa beli 2 package. Package lampu signal dan package cermin pandang belakang. Ini cabaran sebenarnya. Baik tu kita tengok bahawa kumpulan ini bawa kereta ke kiri, ke kanan. Ada Dia ingat orang belakang ada insting tu ke? Dia boleh baca insting depan. Dia ingat orang belakang dah boleh baca dia punya wisdom. Bagi lampu signal kiri, pok pergi ke kanan. Ini budaya yang sebenarnya memang tidak elok lah. Okay. Sebab itu memang bila berlaku begini, tetapi sebenarnya nak salahkan pemandu depan pun tak boleh. Etikanya ada. Apa etikanya? Etikanya jangan mengikuti kenderaan di hadapan terlalu Kalau dah dekat. dekat. Jarak dah dekat. So, kalau kita dah follow begitu, tidak akan berlaku langgar belakang. Tidak, kita boleh mengawal keadaan. Kita ada masa 3,000 second. Kemalangan berlaku dalam tempoh 3,000 second. 1,000, 2,000, 3,000. Bom. Maknanya 3,000 second ini sudah cukup untuk kita menyelamatkan diri kita daripada terlibat kemalangan. So hambatan kata kalau tak tahu nak pergi mana sini tu sebenarnya itu yang saya cakap tadi, rancang maklumat gadget ada kan, tapi kalau kita berada dalam jarak yang selamat, sebenarnya kita mampu mengambil tindakan untuk memberi isyarat untuk melakukan tukar haluan ke kiri, tukar haluan ke kanan dan sebagainya. Tapi isunya apabila kita terlalu mengekori pada jarak yang dekat dan pemandu di hadapan tidak memberi isyarat, tapi sebabkan kita terlalu dekat, kita akan melanggar kenderaan berkenaan. Dan kita yang melanggar, kita yang disalahkan. Bukan orang yang melakukan belokan tu kan, dalam keadaan non biasalah kan, tapi siasatan akan dibuat adalah menukar arah menyebabkan kemalangan dan sebagainya. Tapi asasnya kalau kita melanggar kenderaan dari arah belakang, sebenarnya kita yang bersalah. Walaupun orang itu ada brake emergency, brake mengejut dan sebagainya, tapi kita yang berada di belakang akan dipersalahkan kerana mengekori kenderaan di hadapan terlalu dekat. Betul Tuan Ridwan? Betul. Okay, dia pakar Jadi siasatan jelayah dalam top kelas. sudut siasatan ni, kesalahan kepada tidak memberi signal tu sebenarnya tak termaktub dalam undang-undang. Dia adalah etika. Betul. Etika ni, bila etik kita buat ataupun tak buat tidak menjadi kesalahan kerana dia tak dapat dibuktikan dari segi apa yang kita beritahu. Betul. Tapi kesalahan yang dialami oleh ni ialah belakang langgar di depan, iaitu jarak yang terlalu dekat itu yang berlakunya di bawah kaedah 10 sehingga menyebabkan kemalangan tu sebab oleh kerana jarak yang terlalu dekat. Jadi sekiranya dia bagi signal ke tak bagi signal ke, itu bukan satu memang punca daripada itu, tapi pelanggaran tu berlaku adalah jarak yang terlalu dekat. Itu yang boleh saya kupaskan lah. Puan Nur Aini, next session dah boleh bagi Tuan Ridwan untuk run the show. Okey doktor, Puan Haimi kita pun dah nampaknya kesuntukan masa dah sehingga ke akhir ni. Saya sekejap sangat kalau Dr. Bakri bercakap ni kan. Saya suka sebenarnya cakap dengan Dr. Bakri, banyak ilmu saya belajar. Tak ada. Jadi sama-sama lah, sebenarnya benda ni ilmu takkan habis. Betul tak Doktor? Puan? Betul. Ilmu takkan habis dan kita belajar sehingga ke negeri China kalau orang cakap kan. Pantun. Berburu ke parang datar dapat rusa patah kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Faham. Dasar falsafah. Okey. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormati Tuan Dr. Bakri selaku tetamu kita pada hari ini. Untuk pengetahuan semua penonton, Puan Nur Haimi, Dr. Bakri merupakan Ketua Penolong Pengarah Jabatan Siasatan Pengawasan Trafik, Bahagian Pengawasan lah. Jadi pada hari ini sebenarnya dia akan bergerak ke Terengganu untuk bengkel itu kesalahan trafik untuk dimasukkan dalam POKA. Ini pun adalah arah tuju kita yang trafik yang barulah.
mana-mana yang melibatkan apa nama itu, penganjuran kes-kes lembu haram. Jadi kita nak masukkan yang lebih berat lagi untuk kita elakkan benda ni berlaku, yang dah berlaku yang puan tahu, iaitu melibatkan anggota polis di Kajang tu kan. Jadi kita nak lagi enforcekan benda ni lagi ke peringkat yang tertinggi lah. Saya nak, Apa pun nak saya settle sampai ke akar umbi puan. ya, Maknanya kita bukan stand alone. Kemalangan, accident, lumba haram. Kita dah move forward. Kita ada perbatuan kita yang sampai kita nak ambil tindakan kepada penganjur, kepada bengkel yang supply spare part kepada lumba haram. Sebab apa kita nak menentukan masyarakat pengguna jalan raya selamat dan tidak ada aktiviti something jalanan yang sebenarnya merupakan penyumbang juga kepada kemalangan maut ini. Banyak dah untuk pengetahuan puan, banyak agak kita dah buat tindakan iaitu dari segi penguasaan penambahbaikan di undang-undang. Contohnya mabuk, pemanduan mabuk kita dah tingkatkan, minta sampai ke Dewan Rakyat untuk ubah undang-undang dalam undang-undang kita lah, undang-undang pemandu dalam keadaan memengaruhi alkohol. Okey, apa pun saya ucapkan si puan terima kasih sekali lagi doktor. Okey, satu lagi sebelum ya. tadi saya nak respon kepada Puan Nur Ani tu, dia kata ada aku kisah kan. Lepas tu kita jawab balik. Relax lah bro. Tambah. Betul. Bila puan cakap macam tu saya pun jadi relax. Dengar tu relax. Relax lah bro. Okey doktor. Okey, terima kasih doktor. Okey, Puan Noemi selaku pencarah kami bagi pembangunan masyarakat. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk kita adakan dalam menggunakan platform eBags ni. Dan kepada semua penonton-nonton, rakan-rakan saya lain, kami terdiri daripada 8 orang yang dalam satu kumpulan ni dah telah hantar kertas projek ni kepada Puan dan kemudiannya akan disusuli dengan laporan. Terima kasih Puan. Selamat terima kasih doktor. A+ bagi kat semua tu. InsyaAllah. Okay, Terima kasih doktor. Banyak information yang bagus share hari ni. Terima kasih Puan. All the best. Okey, terima kasih doktor. Bye. Okey, doktor. Puan, selesailah sudah tajuk kami pada ini. Alhamdulillah. Jadi atas pelaksanaan Puan lah untuk menentukan pemarkahan tu. Kami je buat kerja je. Kalau Puan kata ikut kriteria tu, ikut kriteria lah kan. Itulah Puan. Setuju. Okay. Alhamdulillah, semua okey, semua okey. Alhamdulillah. Tapi saya dengan apa? Kalau dengan PDRM ni saya memang macam kan. Polis Malaysia ni memang terbaik lah. Serius. Kita nak kena belajar agak. Kadang apa input daripada orang luar ni kita terima. Cuma nak ambil pendekatan secara strict tu tak boleh sebab dia ada tingkat-tingkat dia. Dia kena fikir dulu, dia kena brainstorming dulu, kena bengkel dulu. Itu yang orang kata apalah polis tak ambil tindakan. Jadi yang macam contoh mabuk kan. Orang bising dulu kan pasal mabuk. Kita nak bawa ke parlimen tu, makan masa tu. Oh, banyak pecah kepala tu. Pindaan apa semua tu bukan senang. Pindaan undang-undang tu. Jadi ini pula pasal yang lempit. Kita nak, ni yang doktor pergi bengkel ni kan. Jadi dia nak susun benda tu. Nak dari sudut penerangan, ada konflik tak. Jadi banyaklah benda tu dari sudut penerangan. Ambil masa lah Pak. Sebab kita hanya pelaksana sebenarnya. Yang nak gubal apa semua dia bawa MOT. Kita pula nak kena bagi bahan kepada MOT. Dia bawa akta pengangkutan jalan kan. Sama lah kalau macam dekat universiti kan, kalau kita nak buat program baru, kena bersenet kan. Macam tu lah dia punya proses tu sama yang ambil masa. Tapi kebetulan kumpulan kami ni semua daripada kebanyakannya majoriti kumpulan kami ni daripada traffic officers. Lepas tu ada juga daripada Kuala Lumpur, adalah penolong pegawai penyiasat. Jadi kita ketengahkan isu-isu kemalangan sebagai, lagipun kita ada sikit sebanyak kita tahu berkaitan dengan ni. Jadi kita nak cuba juga bawa image PDRM berkaitan dengan maklumat-maklumat yang perlu sampaikan kepada masyarakat. Platform yang ada ni mungkin sesuai lah untuk kita gunakan bersama sebagai ilmu dan sebagainya. Tapi saya rasa stres ni dia penyebab banyak benda lah sebenarnya. Betul. Kan, stres is the main issue sekarang ni dekat mana-mana pun. Saya rasa bukan negara kita je. Betul bang, betul. Lagi satu yang buatkan impact tu doktor, sebenarnya pandemik ni sendiri doktor. Salah satunya impact yang buatkan stres.
Dah duit tak ada, kerja tak ada. Jadi kenalah jam panas macam-macam lah. Tapi itulah bila dah benda ni at least dapat mengelakkan tu, okeylah kita cubalah yang mana yang mampu. Cuma itulah, tak tahulah, saya tak tahu macam mana kita try nak faham orang yang ada masalah kewangan semua tu kan. Mungkin kita sebab kita ni kerajaan untuk awam. Mungkin tak sama kan. Cuma kalau yelah benda-benda ni kalau ikut semua masalah dia ada penyelesaian dia. Kan? Tapi kena go back to the religion lah. Betul. Saya rasa apa-apa kita kena balik kepada religion Kepada juga. agama, ajaran agama lah. Macam-macam agama tu bersabar kan. Jadi inilah salah satunya kita nak guna sebab dia melibatkan keselamatan nyawa kan. Apa-apa pun saya ucapkan terima kasihlah tuan puan untuk adakan platform ni dan benda ni pun berjalan lancar sehingga ke masa yang ditetapkan. Jadi saya ingat sampai pukul 12. kita target tu 10.30, 11.30 hari tu sebab doktor tu nak bergerak kan. Jadi pun kita pun ikut masa dia lah sebab saya planning nak buat malam, kita relax sikit kan. Jadi dia dah nak bergerak ke sana tu, saya pun tak nak halang lah sebab kita nakkan kepakaran dia tu. Okey puan Okey, nanti bagi saya email address, saya akan email recording. Baik doktor, puan. Nanti kita hantarkan sekali yang slide apa semua